Jadi buat apa? Tak buat basikal apa semua tak ada? Tak ada lah ni tour buku. Ha? Tour buku pusing. Abang ais air asam. Tu Ais kosong, sorry. Ais tani. Tu satu Malaysia. Tu lah Malaysia. Tapi banyak terkandas lah. Dah lah PKP. Bukan. Semua PKP okey. Cuma setelah kejadian di Ipoh baru ni, ramai orang takut. Nah. Orang Serayau kejadian macam tu kan. Depan kedai kan, niaga mana macam kedai member saya tu cok kodok reggae jadi buruk lah. Hampa main duk payuh hampa kata pula kalau bagi dapat buat show buku di sini seolah-olah hampa bersebahat. Jadi kawan saya tanya saya bersebahat atas apa kes. Saya kata aku tak tahulah nah. Hang kena tanya Tok Anjang ni dengan Ayah Dabu tu. Sebab saya ada SSM sah sebagai seorang peniaga. Buku saya pula ada ISBN dan Mana dah di KDN. Oleh KDN? Diluluskan. Oleh KDN. Jadi yang mengharamkan buku saya ni adalah dua orang yang memiliki jiwa haram. Sebab kita cakap dalam buku tu ada Al-Quran, dalam buku tu ada surah-surah dan ayat we pointed according the circumstances of depressed life. Buku tu kisah tekanan perasaan, tekanan hidup. Seorang bapa kehilangan anak dan isteri dia pun lari. Dia risau pasal takut murtad budak-budak tu lah. Jadi bila kita bercerita pasal perjalanan tu, dia bersulamkan dengan surah dan ayat. So where is the haram part? Where is buku ni Dajjal? Dia cakap mana part yang kata saya ni bahaya. Dan kalau dia tu bersebahat dengan saya, bersebahat atas apa kes, tak ada mahkamah kata saya sesat. Saya telah dipanggil 18 kali di Jabatan Agama dulu dari kes 97, bersoal jawab Datuk Syekh Hazmi, Ishak Barum dan seorang lagi sekarang ni yang sudah ada di Penang Salim. So di Johor pun ada Jabatan Mufti turun menyiasat masa saya buat kat Pasar Karat, 2 kali pergi 2 kali mai. And they see any of why not, they don't see any of why not. Lepas continue pasal dakwah ni dia main macam-macam channel. Tapi bagi bila benda yang baik datang kepada hati yang tak baik atau datang kepada akal yang bersangka-sangka, maka yang baik tu jadi tak baik. Biasa. Dan ni pun dah nampak politik pun macam tu juga. Yes, pasal apa? Hang nak cakap benda yang baik, hang kena ada jubah sorban. I mean that's how we being fool. Tetapi Allah kata dia memandang seketul hati yang baik. Bukan dia kata jubah sorban dan kain jenis mahal tak mahal yang pakai apa tak ada. Hampa kata sederhana, hampa tengok hampa punya silk, baju, sela berapa pakai. Hampa tengok handphone berapa pakai. Ni ustaz-ustaz ni kereta apa pakai, luxury life hampa hidup. Bila ada peluang jadi niaga untuk buat jadi jutawan, hampa tinggal dah hampa punya dakwah ni, hampa tak ceramah dah, hampa pergi luar fokus make money. So how far hampa punya perjuangan? Hampa tiba satu syarahan masjid bagi kat hampa berapa banyak orang sedekah masjid dekat hari Jumaat untuk orang fakir miskin. Hampa tiba. So Malaysia dah macam tu lah ni, nak buat macam mana? Sebab tetapi masalah dia macam orang cakap part hang tak faham. Perbuatan yang viral hang macam-macam ni indirectly promosi hang. Pasal orang nak tengok hang, orang akan pergi channel YouTube hang, orang akan pergi channel Facebook hang, dan di situ orang akan nampak apa yang hang cakap dan apa yang mereka buat selama ni. So bila benda-benda macam ni orang nampak lah, dia tak cakap macam mana hampa tuduh. Dia bercerita tentang ilmu mengenal diri, mengenal Allah. Kenapa hampa teropong dia daripada persepsi yang lain? Mungkin dia tengok daripada hang punya perwatakan tu. Kalau perwatakan, minta maaf cakap. Berada nama apa? Nama Zul. Okey, minta maaf Zul lah. Zul kau nak buat Batra? Zul nak buat tepi laut ke, tepi sungai ke, atau tepi restoran ni? Tepi laut lah. Dia suruh Nabi Allah Nuh alaihi salam buat atas bukit. So kalau you hidup pada zaman tu, perwatakan apa yang sedang berlaku tu? Bukan kau orang gila punya jawab. Ya betul. Yes. Tanam pokok kat bawah tu. Bini mana nak tahan tengok suami macam tu? Orang bercakap. Macam Dr. Mazhar Kamili
buat kat saya ni, terang-terang suatu propaganda yang terterbit daripada hati yang penuh kemunafikan. Depan aku hang baik sembang elok masa jumpa malam tu. Kita tak akan share benda ni peribadi. Esok hang sebar. Esok not even 24 hours. So mana iman hangpa atas kata-kata hangpa sendiri? Hangpa telah mendustai hati nurani hangpa sendiri. Ni mufti lain ke tahu? Mufti ni okey kebanyakan dia. Pasal mufti ni dia sedang satu benda. Apabila awak diangkat sebagai mufti, awak ni adalah seorang yang memiliki kata-kata yang akan difatwakan. Oh. So, jadi apa kena saja hati-hati lah. Yes, that's the word Zul. Maksud. Apa saja yang nak cakap. Lepas cik makan. Ya, apa saja nak cakap, hang kena berhati-hati. Benda tu akan difatwakan. Mungkin akan dibukukan. Akan diletak di sekolah-sekolah menengah. Kata-kata mufti ni ketika dia tahun ni ke tahun ni. Ini adalah kata-kata mufti. Pengambilan booster. Yes. Harus ke apa. Contoh lah. Kan ni pun jadi pelik lah tengok kalau kata Benda tu memang pain in the ass bagi saya. Kenapa hang cakap benda tu wajib lah, itulah berdosa lah apa. Bila kena kepala apa hang, you have another word to stand and to come conference. That mean hang kena fikir dulu. Bukan kata hang tak ada kataan yang counting another way. Hang ada. Tapi tak jadi kat pak hang. Hang tak berkeluar kataan tu. Pasal apa hang kata kecuali yang kuat. Kalau yang kuat pun masuk benda yang sendiri yang tak tahu tak boleh. Surah 17 ayat 36. Jangan kamu melakukan sesuatu yang kamu tidak ada pengetahuan ke atasnya. Hampa pandai baca Arab ke? 1000 bahasa sekalipun hang berbahasa, bahasa ibunda tetap istimewa. Pasal dia bahasa hati. Hang keluar daripada bumi Malaysia ni, hang grow up dengan bahasa Melayu, dia dah bertempat di hati hang dah bahasa Melayu. Tidak hampa cakap Arab, translate bahasa Melayu apa? Pasal yang depan hampa tu orang Melayu tu lah kata hampa ni kayu. Dalam surah Ibrahim ayat 4, tidak aku kirim satu rasul yang sama bahasa dengan bangsanya. Hampa tak peduli. This is how they cheating people. Ni yang saya kata di belakang Universiti Azhar Universiti ni ada dah Zionis Yahudi yang bagi lah. yang gerakan-gerakan yang membagi silvers ni. Dia pun marah saya cakap macam ni. Cakap ya, I can see. Mazhab memang Wahabi je. Mana ada puak Wahabi akan mengaku dia Wahabi? Ya. Mana ada? Cuba suruh dia declare dia Wahabi lah. Dia tak declare. Tapi apa yang dia buat tu tengok. Bayanglah. Banyaknya ustaz-ustaz ataupun tu imam di masjid Perlis dipecat. Hang dapat gaji tiap-tiap bulan dah tentulah. I think mufti atas pada 5,000 kot. 10 ada. 10 ada. Dia So kurang. you see, hang duit banyak tu hang dapat. Hidup hang senang lena. Hang ada orang bawa-bawa hang pula alif tua buat kerja. Hang ada pula macam itu dia nak interview, panggil orang interview tu orang dia tu. Saya perasan mamat tu duduk tepi saya tu. Jadi hang ada orang bawa hang. Cari makan hang senang, kerja hang senang, jangan mengganggu orang. Apatah lagi dalam kaedah keagamaan. Sebab Tuhan cakap dalam surah 6 ayat 52, kamu tidak bertanggungjawab satu hal pun atas amalan mereka, mereka tidak tanggungjawab atas amalan kamu. Kenapa tidak? Kalau kita usul dalam surah 16 ayat 37, kalau Allah nak menyesat satu hamba tu, tak ada siapa boleh bagi penolong. So what you are there for? Hamba ni buat apa kat atas tu? Dia dah cakap dah, kalau dia nak memberi segenap umat manusia beriman, tak mustahil bagi dia. Mustahil lah. Tak ada. Surah Yunus ayat 99 ayat 1. So hampa ni apa dia sebenarnya? Tu kita kerja hampa paling senang. Kerja bomba lagi teruk. Nak kena tangkap ulang, tenung selah. Orang masuk tenung selah nak rumah. Dulu pada api lah. Jadi kucing kena kutip. Kucing nanti bumbung tak boleh turun bomba main-main. Polis berkaitan keselamatan. Askar berkaitan keselamatan. Komando, abang-abang kita. Semua tu yang telah dikenal cucuk yang lebih awal. Which is they don't even know what is inside them. Mereka tu adalah frontliner yang kita harus hormat dan kasihi lebih daripada ustaz-ustaz ni. Ustaz ni lepas nak buat apa? Tanya lepas tu ini surah-surah ni. How do you process this? And what are you there for?
tuduh orang ni sesat, tuduh orang ni tak betul. Wahabi kata kat Salafi, Salafi berperang pula dengan Wahabi, Wahabi perang dengan Sunnah perang dengan ni, Syiah gelap. Syiah adu adal ke bergaduh. Dalam surah Al-Kahfi ayat terakhir, ayat 110, jika kamu mengharap pertemuan dengan Allah, maka hendaklah kamu mengerjakan amal soleh dengan tidak mempersekutu walau seorang pun. Ni hampa Wahabi, Salafi, Syiah, Sunnah ni bergaduh siapa? Ayat ni nak tahu tak? Tu bila tanya hampa, bila dia sebut amal soleh ni amal apa? Dia sebut. Ada sebut dari apa? Macam mana kata Penting ke? hampir kerja. Cakap tu hampir kerja dapat duit, tapi orang tak tanya dah kerja apa. Itu sebab orang jual dadah pun dapat duit lah. So bila dia kata amal soleh ni, apa amal soleh? Yang benar, yang ikhlas, yang jujur, yang murni, yang suci, yang tidak menduakan Tuhan. Nak buatlah apa pun, tapi kalau menduakan Tuhan, itu adalah syirik kafir. So macam mana hang tak menduakan Tuhan kalau hang masih ada lagi keakuan hang? Saya lah yang bagi petunjuk kat dia, saya yang buka jalan ni kat dia, saya lah yang buka hijab dia. What is this? Budak ni dah menyesat dia ni, dia tu lah guru menyesat. Sama aja. You are powerless. Hayya 'alal solah, hayya 'alal falah. So benda ni, itu sebab saya kata, kemarin saya ada beli satu kitab kerukunan lama. Budak tu nak mengaji, saya tak boleh bahasa Jawi kan, hang baca ni dulu. Baca-baca dia kata, ya Allah banyaknya abang. Baru dekat 5 jam saya duduk baca, saya nampak banyak yang saya tak tahu banyak. Kitab kerukunan ni dia betul lah. Kalau pok-pok Wahabi ni, kalau kita nak cakap, bayang Dr. Kamili boleh kata Nafi isbat nonsense. Itu kata, hang muda lagi yang cakap lagu tu. Kenal wali-wali Allah tua jumpa hang ni, so lepas apa hang mampu Nafi isbat tu dalam kalimah la ilaha illa Allah, nafi isbatkan. Itu pun masih lagi terhijab. Kita nak mengaji lepas lagi pada tu. Sebab yang menafi pun siapa, yang nafi pun siapa, isbat tu siapa, yang isbat tu siapa, mana ada wujud hang. Tapi dia tak faham ini barang. Fanak bahawa pun dia tak faham. Mantu kulban atau mantu juga. Ini fardu ain kot. Dia tolak. Bila dia tolak, itu jalan tak ada apa nak discuss. Kalau kita pergi tanya Dr. Mazhar, hang kenal ke tak kenal Tuhan? Macam Nodrus, ada orang telefon tanya dia, member yang tak saya keratan. Tengok apa dia jawab. Nak kenal Tuhan di akhirat. Di akhirat pula. Habis dalam surah 17 ayat 72. Buta di dunia, makalah buta di sana. Malah lebih sesat lagi. So what is that mean? Kalau buta tu dia surah 22 ayat 46 dan juga surah 24 ayat 44 mencerita tentang buta mata hati. So mata hati ni tengok apa sebenarnya? Hang panggil orang buta, hang suruh dia tunjuk kat hang Quran. Yang buta ni, dia lalu-lalu ni pakai kayu, pegang ni abang, depan saya ni ada Quran. Tunjuk Ustaz, saya surah Ali Imran ayat 77. Surah Ali Imran ayat 144. Contohlah. Contoh. Agak-agak macam mana dia nak buat? Quran tu bukan Quran orang buta, yang titik-titik tu. Tapi dia nak buat macam mana? Dia nanti jawab, minta maaf saya tak nampak. Saya ni orang buta. Tapi kalau buta mata hati ni, kita nak sembang bab apa? Kita kuat. Teritori mana mata hati ni melihat? Allah Ta'ala memperkenalkan diri dia untuk mengenal diri dia melalui sifat-sifat dia. Sifat-sifat dia ni ada kat mana? Kat periuk, kat belanga. Kat kursi ni. Kalau sifat-sifat dia ada kat kita, so dia memperkenalkan melalui mengenal sifat-sifat Allah yang ada kat kita. Itu dia kata mengenal diri dulu. Tinggalkan ilmu mengenal Allah. Kenali diri kamu dulu, baru kamu kenal Allah. Ini diri dia pun tak kenal. Dia pun cerita tentang sesuatu konsep iaitu kehidupan. Hadis ini, riwayat ni, seorang ni berjumpa Rasulullah berkata tentang kehidupan, tentang nasihat kehidupan. Tapi yang hidup dia pun tak kenal. You see my point? Sebab you pandang daripada satu sudut ni lah kan. Tak betul. Saya tak kata mereka tu tak ada ilmu. Kamili, yes indeed ada ilmu. Dr. Mazhar, of course, very much indeed ada ilmu. Nodrus ada ilmu. Tapi dia bukan master of all the subject lah kan.
You don't need to be master of all. You have to know dia ni sembang buat apa. Itu sebab kalau kata saya telefon masa saya on the way nak pergi Ipoh tu, mak berkata jangan mai pak, jangan mai, nanti jadi pertumpahan darah lah, bergaduh lah pasal penyokong hang berada sini, yang menentang berada. Takkan mereka nak tengok hang kena sepak ke hang kena apa. Kalau hang nak cakap dengan mereka ni tengah agresif, tengah tunggu kedatangan hang. Saya kata tak apalah, aku pergi lah, biar dia viral pergi lagu mana pun. Mungkin benda dia kata tak boleh pak, nanti polis tutup kedai kami lah apa semua. Bila jadi kes, kedai tutup. So saya kata okey lah, aku tak main. Tapi kalau saya main, saya nak panggil Tok Anjang tu duduk depan saya. Kat mana yang aku sesat? Tolong tunjuk saya. Kalau ada hang boleh tunjuk, kecium tangan. Kita bercakap daripada rububiyah, daripada ubudiyah ke rububiyah, uluhiyah, tak kisah. Kita bercakap fardu ain pun tak kisah, usul fiqh tasawuf. Kita cakap bab semayang, kita cakap daripada fasad syarat ta'yin. Mai. Sampai masuklah kitab kerukunan dan apa sekalipun. Dan tunjuk kat aku bila masa video mana aku kata tak payah solat. Dan yang hampa nak tentang aku sangat-sangat ni, betul ke hampa nak tentang aku? Betul ke hang Tok Anjang ni tahu aku salah? Ataupun orang cucuk hang? Hang dengar macam tu ayah Bomo Diraja. Tok Singa bukan? Tak, Bomo Diraja. Apa Mak Zain nampak? Mak Zain yang pakai Oh tu. bonyok. Oh maki nak tampak saya lah apa semua, tampak remak, tampak borang lah apa semua. Kalau saya cakap dia, kalau betul hang pandai teropong, hang teropong hati. Bila masa aku pernah kacau hang, dan mana satu orang Ipoh yang telah aku sesatkan, teropong hati aku ni. Apa pergi teropong satu benda yang hang tak nampak tu. Serupa tu juga MS 3 tak nampak pula. So what are you really doing? Aku tak pernah tentang hang saya ni, tapi disebabkan sifat hang macam tu, baru kena nampak oh hang ni memang jenis buta mata hati rupanya. Sabit tu hang pakai teropong. Hang nak teropong apa? Aku yang tak pernah kacau hang, aku yang tak pernah menyesat siapa pun, tiba-tiba hang boleh maki aku lagu tu. Hang kata 99 juta hang ada followers, pengikut hang di Malaysia ni. No, aku tak kisah. Aku Allah dan Rasul cukup. Allah dan Rasul cukup. Saya boleh pergi. Kalau Tok Anjang kata lepas saya nak jemput awak jumpa di Cok Kodok Reggae, awak dengan saya datang Buat live lah. buat live. Saya pergi. Demi Allah dan Rasul pergi. Ni orang kata alah takut lepas lari. Bukan lari, aku ada di Ipoh masa tu. Member aku kata jangan main bat, jangan main. Aku duduk ada dah, tak jauh lah. Pasal nak tolong kawan lah, di Naya. Naya lah. Kawan kata polis pun beritahu kan, apa-apa jadi kami boleh tutup kedai hang, dan kami boleh buat under apa Gangguan keraman awam ke apa lah. macam-macam. Sedangkan dia pun tak tahu. Kalau jumpa polis tu saya nak kata, tuan, saya dah buat ni 4 kali lah tuan. Kedai dia berniaga sold out 4 hari. 4 hari saya buat tu setiap setahun lah, 4 tahun. Dia kata berniaga habis dapat kitchen clear. Dia tak seronok ke dengar orang Melayu kita berniaga. So dia pun ni betul. Ada kepentingan lah. Anda faham lah ni pun tengok jadi cacah marbah semua benda ni pasal ada orang yang berkepentingan lah kan. Bila mereka kuasa tu diorang tak jaga betul-betul, pakai ikut dan diorang lah. Amal makruf nahi munkar. Tak ada. Dah ni kan. How do you confess this thing? How do you process this thing? Come along. Step by step we move. Tak payah nak teruk-teruk. Tuan kata, saya kata awak sesat. Okay, we process bab sesat. Misalnya, saya tahu awak ni ajak tak payah solat. Okey, kita proses. Siapa abang? Betul awak tahu tak ada orang yang abang? Oh, saya dengar. Panggil orang tu dulu. Saya tak payah sembang awak. Sebab awak ni copy and paste. So, hearsay punya situation. So lah ni, kalau awak kata, ya saya sebenarnya tak. Kenapa kita proses? Daripada awak tak mau. Saya dengar ada orang kata, tak mau ini. Tak dia yang buat cerita kan. Yes. Tak tahu. Yes. Sebab dia 2 telinga, 2 mata. Sebab telinga ni tak boleh dengar. Ini cuping. Orang pekak pun ada. Mayat pun ada. You see what I mean? Mata ni tak boleh melihat. Ini biji mata. Orang buta ada. Orang mati pun ada. So penglihatan dan yang melihat tu kita proses dulu. So betul ke yang melihat tu melihat aku tak solat? Solat ni mana dia? Apa dia arti solat? Berhubung. So how do you berhubung kalau you tak kenal? Macam mana payahnya nak berhubung dengan Allah ni kalau Allah kata sesungguhnya zat Allah Ta'ala itu meliputi 7 petala langit, 7 petala bumi dan barang seisinya. Tak ada satu tempat pun tak ada Allah Ta'ala.
Masalah dia hang tak kenal. Itu saja. Hang tak tahu. So you start cakap bersangka-sangka. Hang ikut yang ramai. Sedangkan Tuhan kata dalam surah 6 ayat 116, mereka yang mengikuti yang ramai adalah yang mudah disesatkan dari jalan Allah, malah bersangka-sangka dan juga berdusta. Aku seorang-seorang aku. Siapa saya nak kata brother mati esok. Ada kawan pegang tangan ke? Tak ada. Tak ada. Itu saya Tinggal hang itu lah. Itu saya tinggal satu. Terputus. Surah 6 ayat 94. Tak ada pasal lagi dah. There's no language upon it. Kalau you faham, kamu akan dikembalikan kepada kami seperti mana awalnya. So you describe me awal. Kalau you tak tahu awal, you tak tahu akhir, you tak tahu zahir, you tak tahu batin. Surah Al-Hadid ayat 3, dia yang awal, akhir, zahir dan batin. Yang zahir tu macam mana pula? Zahir nyata. Itulah takluk dia 777 tu. Surah 7 ayat 7. Sesungguhnya kami sekali-kali tidak gaib. Mereka ni tak tahu. Bila mereka tak mengaji, mereka tak mau fikir, ya Allah, Allah Ta'ala ni hantam apa tu Haji Syahri. Ustaz hentam. Hantam ustaz daripada Kelantan, Nur Haizat apa? Haizat apa yang sorban besar warna hijau cakap Kelantan tu, Nur Haizat apa? Saya tak tahulah nak sebut tak tahu. Pun hentam. Hantam Wan Nizam. Pun hentam. Dia kasar pasal hampa terlama terlena. So dia main macam corok ayam sejuk dekat hang tengah tidur. Kat muka. Ayam ais sejuk ni kat muka. Mau tak bangun. Kelang kelibut, bukan kita bangun dia. Kelang kelibut. Tak tahu lah. Jadi depa ni protes. Yang protes-protes ni siapa pula? Ustaz-ustaz yang cari makan. Bila tanya depa pula, "Apa yang nak tolong kami macam mana?" Dia ni buat pula sesuatu yang menyedarkan kami bahawa adanya satu kaedah ilmu yang kami tak tahu. Tetapi kalian tak mahu. Kami tak tahu dan kami nak ingin tahu. Kalian tak tahu dan kalian protes. That's two different things. Bukan, kalian tak tahu dan kalian tak mau keluar apa? Tak mau cari. Tak mau cari, okay. It's alright. That means you don't disturb nobody. I don't want this thing, is okay. Up to them. Lakum dinukum waliyadin. Lantak pergi kat mereka. Tapi tak ada. Dia tak setuju, dia protes pula. Dia create ni hentam ni. Dia kata ni sufi ni macam new age ni apa semua. Weh, orang mengaji sufi Allah lah. Sufi Allah tak ada istilah old age or new age or this and that. Allah ada sejak awal sampai akhir. Tak ada suatu pembawakan yang baru. Tak ada sesuatu yang baru kalau dari sudut Allah Ta'ala. Itu Don Terus tu punya mangkuk ayun. Tu kalau kata kat dia awal, bodoh sangat ni Mamat. Nak cakap, memang boleh cakap apa pun. Tapi orang akan nampak pelan-pelan. Kalau orang mengaji mana Allah ni, mana ada istilah sesuatu yang baru. Ya betul. Dia tak ada prehistory of Muhammad. Pasal Muhammad yang apa mengaji tu adalah Muhammad yang 63. Kita cerita yang apa bersyahadah tu sebelum Muhammad turun apa dah naik saksi atas Muhammad. Muhammad pun naik saksi atas Muhammad. Sekarang Muhammad tak ada pun saksi atas Muhammad. Muhammad mana? Terpingga-pingga cuba meneka-neka nak haram diri ni dia bercakap apa pula. I mean it's simply as that. Angkat soalan atas soalan dah. Tak, sebab dia benda dia macam ni. You tak mau cari. Orang mengaji awak menentang. What kind of person are you? Awak sebab apa ada degree macam tu. Dan ni tengok, awak ada jabatan mufti negeri lain. Haramkan Dr. Mazhar, haramkan Rola. Hampa balik, hampa ada degree juga, hampa kena haram ni. Macam aku rakyat macam ni tak kisahlah kena haram pun. Betul tak? Hang yang ada tauliah pun kena. Ni hampa ada tahu dia ada PhD. So you tell me this. Awak orang yang haramkan hampa tu tak ada agama. Tukar. Assalamualaikum. Tukar hang tu nak haram. Tu dia beza. Agak hang lah kan. Orang Ya, kata orang nak dengar hang punya orang kata dia duduk. Saya tak peduli. Biar 1000 mulut menghina saya. Tetapi bila mai kepada satu hati yang terbuka, dia tahu apa yang saya cakap. Ada saya jumpa satu orang ni, dia profesor. Dia mai sini. Dia pakar psikologi. Dia kata, "Kak Lepak, you crazy Lepak." Saya kata, "Why?" "You gila, orang boleh jumpa, you boleh katok you." Saya kata, "Is that supposed to happen? It's happen." Tetapi kalau macam yang ayah Anjang mai 30 orang macam tu, bodoh lah. Kalau mereka diam, biar dia duduk relax ya. Saya mai baru boleh buat, nampak. Itu nampak mereka tak ada ketenangan. Mereka nak cari publicity. Mereka bukan datang jalan ilmiah. Jalan ilmiah duduk relax. Macam Dr. Mazhar.
What he scared of? Saya kata kat dia, aku nak main jumpa orang seorang ikut. Nak ambil kertas. Kertas tu ada kat tangan. Buku tu ada kat kertas yang saya nak tu ada kat tangan dia. Kita apa? Kertas tuduhan saya sesat. Oh. Dia dah sebar dah. Dia kata benda ni Raja nak kena endorse dulu. Kalau Raja nak sebelum endorse, pasal apa yang hampir share satu Malaysia dalamnya website. Dan orang print out, orang upload, share pula dalam YouTube, dalam apa semua. Masa mula-mula tu tiap kali apa saya post, lepas send link tu. Jadi dia ni jenis manusia apa? Membuat suatu benda tanpa berfikir bagaimana mamat ni nak cari makan periuk nasi dia. Sedangkan bila mamat ni main jumpa, dia minta bagi mai. Yang share tu bagi mai kat aku. Sebab kalau aku pergi mahkamah esok, hampa boleh buat. Aku biasa jadi dah dulu. Allah, saya punya editor silap tulis. Sepatutnya ni bukan lepatnya nama. Dan hakim saya minta jasa baik dan saya mohon maaf gugurkan, settle di luar. Dan disebab tu aku tak mau dan aku nak hang sign, hang cop, dan ni surat aku, hang mengaku bahawa hang buat. Hang bersetuju atas tuduhan ni. Tak ada melatah dah behind ni. Dia tak mau, surat ada kat tangan. Bila saya tanya dia mana satu hak aku, hang baca balik 55 ni, hang tunjuk mana satu hak aku. Yang kata-kata aku, tunjuk dari video mana. Dia sedang fucking hell man, there's none of lepat. Bila dia sedang benda tu dia tak bagi. Lepas tu dia buat gelak-gelak. Meluat tengok dia buat sengih-sengih dia helah macam boleh. Style dia tu. Lepas tu selepas saya balik dia olah video. Lah ni hang pergi Perlis boleh kan? Tak jawab. Saya boleh pergi Perlis tapi tinggal itulah saya tak tahulah boleh tak boleh jual buku. Pasal dia boleh pergi lah. Boleh pergi awak tak boleh pergi lah. Perlis bukan tanah tu Dr. Mazhar. I'm sorry to say man, this is real. Dia buat saya macam seorang yang tengok dia. Tengok macam mana saya nak berniaga buku pun susah. Orang takut, orang ni. Sedangkan mereka buat buku juga. Mereka jual buku juga. What kind of person nanti? Online. Online lah. Tapi you tahu lah bila benda dah buku saya tak ada satu pun buat lucah. Mereka interpret buat lucah. Ambil orang lain punya tulisan campur. So yang Malaysia punya orang ni, netizen kebanyakan dia suka share yang negatif. Betul. Apa yang saya olah balik, dia tak share. Tengok dalam share berapa, 9, 10. Kalau benda yang penuh hentam, 500,000, 500 share, 3,000 share. So that means you see, benda yang mengikuti yang ramai di atas muka bumi ni banyak. Sedangkan Tuhan kata mereka yang asin yang akan diterima dulu. Islam datang berdagang. Betul. Kan? Jemaah balik berdagang. Betul. Hang punya ni buku orang ada apa interpret dengan yang luak-luak punya share ke apa? Dia punya pandangan macam mana? No, just normal novel je. Tak ada apa. Ya tak, daripada kadang-kadang kita pun kena dapat pendapat orang luar pasal orang Malaysia ni je suka sensational kan. Dalam negara ni banyak kutu. Untuk dia harap dalam ni kan. Tahu lah kita punya bangsa ni kan ini pendengki banyak. Tapi kalau kata daripada luar punya pendapat, daripada sudut sufi, daripada sudut ni, mungkin dia orang akan faham hang punya maksud yang tersirat dalam tu. Okay, let me explain about Sufi. Banyak aliran luar tu mungkin yang dia tak tahu. Sufi ni adalah orang yang mengenal diri dia, bukan mengenal yang ramai. Bila Dr. Nodrus kata saya dulu masuk tarikat Sufi, I want to stick my middle finger right to his face. Sufi ni mengenal diri awak. Bila dia mengenal diri awak, dia diri itu pula bersalahan dari segala sesuatu. Tak boleh disamakan. Dari sifat brother boleh sama dengan saya? Tak boleh. Dari asma brother, nama tak sama. Afal brother, tak tangan macam ni sembang dengan saya, tak sama dengan saya ada sembang pegang rambut tak berhenti. So di situ ya kianuhu binafsihi mukhalafatuhu lil hawadis. Berdirilah ia dengan sendirinya, bersalahanlah ia dengan yang segala yang baru. Berdirilah ia dengan sendirinya dari sudut zat, bersalahanlah ia dengan segala yang baru dari sudut zat, dari sudut sifat asma af'al. Mereka tak mengaji zat sifat asma af'al, mereka tak akan memahami kaedah meliputi. So hang kenal yang satu, maka kenallah yang meliputi. Dalam yang meliputi itu pula ada bersalahan pada sifat asma af'al. So bila orang cakap kata awak tak ambil contoh sufi luar, who are they? They just another person with another kind of knowledge. Tuhan kata beruntunglah mereka yang menggunakan akal fikir mereka. Awak nak balik seorang, segala yang dikurniakan akan digugurkan dan segala yang memberi manfaat terputus. So what is left there for me to talk about them? You
Awak harus mengenal diri awak. Awak akan kembali seorang. Awak Allah tu kalau kata meliputi 7 petala langit, 7 petala bumi dan barang seisinya. So what soal kubur? Tak ada orang tu. Kalau hampa nak duduk kat soal kubur. Ni nak bagi satu jalan mengenal Allah ni is only way. Jalan yang satu. 73 jalan yang satu iaitu mengenal diri kamu lah. Nak mengenal Allah, mengenal diri kamu. Diri kamu satu, bukan dua. You tak boleh. You cannot found another you. Seakan seiras wajah ada, tapi sewujud nyata tak ada. Dia boleh keluar kembang, tapi dia ni jatuh cinta takkan sama dengan kembang jatuh cinta ni. Dia jatuh cinta orang lain, Han jatuh cinta orang lain. Itu dia kata dia ada benda-benda yang tak boleh sama. Feeling, language of the soul. Tuhan memandang hati. Dalam hati ada apa? Bukan ada perasaan. Perasaan tu pecah pada-pada. Martabat 7 dari sudut nafsu. Amarah, laumah, marhamah, radiyah, kamaliyah, mardiyah. Mutmainah tu kosong. Hang nak kenal ni mutmainah. CD player. Kalau you buat lagu Iron Maiden, adakah Hamzah Dolmat akan bunyi? Tak ada, okey. You buat Hamzah Dolmat, adakah Metallica nak bunyi? Tak ada. Tapi CD player adalah CD player yang sama. Begitu juga dengan tubuh yang dikatakan diri sebenar diri itu. Willingly hang masuk nafsu seks, takkan nak gelak. Hang tengok gambar porn, hang tengok blue films. Kita lalui zaman-zaman remaja tu, zaman-zaman Sungai Siput, Tanjung Malim. Okey. Bila you lalui jalan tu, bila you tengok gambar hantu, it's gonna turn you on. Bila you tengok gambar horror, gambar hantu ni creepy, it's gonna turn you on not? There's no way, man. Tetapi kalau you tengok gambar lawa, you akan menangis. Kalau terlalu lawak sampai keluar mata, can be. Tapi teruja. Yang tu bukan sedih. Tapi kalau you tengok yang sangat menyayat hati, menghiris perasaan, you akan merasa sedih. Tapi kalau you tengok blue films, you tengok porn, you will be turned on somehow. Yep. Itu saja kaedah-kaedah nafsu atau kaedah-kaedah circumstances, the situation that you in with, yang you masuk. It's nothing got to do with the others. It's happening inside. You yourself. So bila cakap pasal khusyuk dan tawaduk, macam mana yang bomo tu cakap tak ada siapa yang boleh khusyuk? Pasal Quran tu cakap pasal khusyuk. Dirilah solat dalam keadaan khusyuk. Dia dah kata dah tak ada siapa yang akan khusyuk. Betul ada, tak betul pun ada. Tengok dari sudut mana kita bincang. Rahsia khusyuk ni adalah la maujud. Jadi dia kata dalam surah Toha ayat 14, ingat hanya Allah dalam solat kamu. Allah tak kenal. Ayah, lupa. Ni saya kata nanti tengok kalau kita pecah buat usul sikit je, okey. Quran ni intipati dia ni. Okey tengok saya buat ni contoh sat sikit tak apa. Dia. Okey, Zul tengok ni Zul. Zul ingat huruf, makna, maksud, kenyataan. Okey. Yang pertama dia Huruf, makna, maksud, kenyataan. Aku tiga ni aku dengar yang ni tak hari. Tahu. Okey. Tiga ni aku dengar, aku tahu. Okey, baik. Saya nak sebut ni. Kita nak cerita abang tauhid usul ni, buat usul tauhid. MEJA. Meja. Sekali lagi Oh, ni huruf. Bak meja. Huruf. Makna dia. Meja. Saya tak boleh baca ni. Saya dari luar negeri, saya tak faham bahasa Melayu. Meja, I mean I can say it. But Apa dia? I can say meja. I dari luar negeri lah, kata saya daripada India, tak pernah faham bahasa Melayu ni, baru main belajar. Ejaan tadi
makna dia meja. Maksud dia, saya tanya you, meja, what is that meja mean? Kalau di Jerman, der Tisch. Kalau English, table. Okay, contoh saya orang Jerman lah. Meja, what meja? Aku dah sebut je. Mana you dah sebut meja. You kena, ni maksud dia. Baru cerita. Satu tempat orang boleh letak buku, menulis, makan, duduk ramai-ramai ada, atau meja untuk dua orang ada. Saya cakap, oh, dalam bahasa saya, jangan-jangan dia ni nak sebut der Tisch. Dalam bahasa Jerman. English, Der Tisch, table. der Okay. So sekarang, saya nak tanya dia kenyataan tadi atas huraian. Meja ni macam ni, macam ni, macam ni. Saya nak tanya ni kenyataan pula. Satu huruf, dua makna. Maksud dia you hurai dah. Saya duk berangan lagi. Lepas tu you nak menyatakan kenyataan meja tu. Kalau saya sebut maudhu, dia berkata sebutan tak betul, tak apa, kita sebut kenyataan. Kenyataan ke atas sesuatu yang telah disebut. Ada setengah orang belajar pula dapat lafaz dia, tapi dia tak kenal apa yang dilafaz. So sekarang saya kata meja. Makna ejaan, maksud dia tempat letak ni apa. Kenyataan dia mana? Mana? You boleh tunjuk meja. Ni ada dia. Yes. The moment you tunjuk meja, tiga ni tak guna dah. Mana hafal semua dah. Huruf, makna, maksud tak perlu dah. Kenyataan ini meja. So the moment you telah mengenai ini makrifat terhadap meja, orang tunjuk kursi, saya dah tahu dah itu bukan meja. Saya nak belajar cakap Melayu. Stool. Jerman cakap kursi. Stool, Kursi. Okey? Bangku. Bangku, stool. Bangku. Di lampu. Okey? Alright. Vasa. Ayam. Vasa ayam. Water. Aku ingat pasu nak cakap tadi. Dah. Vasa, water. Okey? Knoblauch. Bawang putih. Semua tu saya dah tahu di negeri saya. Tapi mai sini saya seperti budak baru lahir. Sebab nak sebut bawang putih. So, di sini semua, you ajak peringkat huruf, makna, maksud. Itu Quran. Kenyataan yang disebut tu mana? Bila awak tunjuk meja, saya tak perlu dah ejaan ni. Saya tahu dah meja. Itu sebab orang tak berhuruf dan tak bersuara bila dia kenal. Hang nak pergi makan, hang kena ada meja. Hang tengok je meja tak kosong. Meja kosong habis. Hang tak perlu terang. Satu benda macam ni, ada kaki macam ni, ada ni, ada ni. Tak ada hang duduk bersila kan. Senang kan. Itu mata dah melihat. Dia takluk, dia makrifat melihat. Takluk makrifatullah basar. Takluk apa ni fiqh ni adalah duk bersembang qauli. Itu sebab depa tak faham macam mana nak letak benda ni. Bila saya kata ALLAH apa dia? Tu. Huruf ah. Huruf, makna dia Allah. Maksud dia yang melihat, yang berkata-kata, yang mendengar, yang menggerakkan, yang mendiamkan. Allah Azza wa Jalla, yang menghidup, yang mematikan, yang menggerakkan, yang mendiamkan. Okey? Itu maksud dia. Kenyataannya mana? Kalau tidak, kalau awak beriman dengan meja lah. Awak lebih mengenal meja daripada Allah. Ini yang dia tak faham. Ada abang ada orang macam ni tak ada. Saya bercakap selalu dalam YouTube saya, tetapi Mereka tak dapat tangkap lah. Mereka ni lebih suka dengan ustaz-ustaz yang berjubah serban yang tuduh saya sesat. Padahal mereka tak tahu teritori. Itu sebab bila Ustaz Auni cakap, Nah. awak Ustaz Auni dulu aku cakap. Dulu aku belajar tau. dia bagus Ustaz Auni. Aku belajar kitab dulu tau. Aku belajar Veda, aku belajar ni Injil apa semua kan. Orang kata aku bilang, ni Ustaz kau aku tak ada. Aku tak sebut ilmu eskatologi dulu kan. Pasal benda tu memang tak popular. Aku bila Auni bercerita tentang akhir zaman benda ni, dia baru dia nampak ilmu ni tau. Memang respect lah pasal Dia tengah terbuka sekarang. Oh, Ni dia kira- zaman ke-21 ni is zaman kebangkitan. Ya betul. Cuma lagi ada yang tak kena hina, ada yang kena hina. Weh, teruja aku. Bila aku cerita kat dia masa aku mula menikah bini aku kata, gila hang bawa balik Bible. Aku bukan nak apa nak pergi belajar. Kita nak tengok perbezaan agama kan. Semua kitab-kitab Allah juga. Tetapi Yang diselewengkan yang seleweng tu kepala. Bagi saya cakap Dr. Mazhar adalah satu orang yang jahat. Kamili satu orang yang jahat. Nodrus satu orang yang sangat jahat. Tetapi dia pun ada ilmu. Pasal apa saya kata jahat? Pasal apa patut main jumpa aku? Pasal apa nak cakap pasal aku? Orang nak pergi cerita pasal Titanic, common sense. Mereka dive in.
cari tak mana Titanic tu tenggelam, dia pun pergi dive. Dia pun buat ukuran dia, tengok patah tak mana, macam mana jarak jatuh tu macam. Baru dia boleh sembang benda tu. Hampa nak tuduh lepat pun tak pernah duduk sembang proses. It's simple. Ini Islam. Bukan dia suruh bersangka-sangka, menuduh-nuduh. This is Islam. This is Islam, what it all about. Assalamualaikum. Peace be upon you. Macam mana aku nak jawab salam daripada ustaz-ustaz ni? Assalamualaikum Pak. Okey, saya okey. Bila aku jawab, peace be upon you too, dia nampak gasak aku. Pasti apa gasak? Oh, kami ada peace. Kami ada right untuk hentam. Hang ni dengan report ni patutnya bukan kena buat secara formal punya pertemuan tau. Dia kena macam mana tau. Satu side yang mana temu tak sekejap. Discuss dulu. Nak discuss apa? Mereka tak mengaji ilmu menang Allah. Tak dah lah kat sini orang kata jadikannya macam sesi orang kata dialog lah. No, they're living with a pride and ego trip. Tak boleh buat apa. You tak boleh buat apa when you realize this. When the pride... Kita nak betulkan keadaan. Dalam keadaan macam No, ni. for them they look at you, you are wrong. Tengok rambut Itu aku, itu ini apa semua. perception diorang. Yeah, but they have a power along it. Pasal hang tak hantar ni kalau kata sendiri. Betul. Habis Nabi Allah Hizir buat apa? Ha. Tadi kita cerita Nabi Musa. Kita tak cerita Nabi Ibrahim disuruh sembilan Ismail. Kita tak cerita lagi Ayub kena kudir tu badan. Kita tak cerita Yunus lagi. lagi. Tak cerita Yunus lagi. Tak cerita ni part apa ni. Sulaiman. Ni apa, banyak budak-budak mati dibunuh. Tiba-tiba budak yang nak dibunuh tu dibelah oleh isteri yang orang suruh bunuh tu. Ada. Musa AS. So kita tak cerita benda-benda yang what? Kita tak cerita benda macam tu. Ya, bila macam hang ni kalau kata jadi ni berterusan lah sampai bila kan. Satu benda takut-takut dia dah terlalu lewat sangat baru nak sedar. No, untuk orang sedang atau orang tak sedang, none of my hands. Not in my hand power. Correct. That's why orang kata we play as coincidence. Yes. Pasal dia orang pun boleh buat benda atas hang ya, coincidentally tau. Blaming you as a subject tau. Targeted subject. You as a targeted subject. So kita bukan nak provoke, memang betul dia ada aturan semua. Tapi orang kata macam cakap kan. Betul. Hak ni yang ramai kata. Tani Amal kata Aku boleh cakap dengan hang. Aku tahu tiga. antara huruf makna maksud mau Kita dapat dua aku dia. Okey, aku cuba fikir balik juga. Betul tak? tu mengaji mengenal Allah untuk mengenal yang ni. Bukan yang tiga-tiga ni. Itu saya aku cakap kat dia. Anak Arab, nak hadap Allah dengan huruf dan makna tak? Dia wasami'ul basir, dia alim dan arif. Allah mengetahui. Ada satu benda yang Allah tak tahu. Anak beritahu macam mana semua dia tahu. Pak ni, takluk yang ni. Dia nampak dia kata aku tahu dia. Hak ni dia tahu. Hak ni dia tahu. Ini cakap penerangan ni. Tapi nak sembang apa dengan pokok tu? Coincidence. Hang Ya. kena jaga nama hang balik. Dia macam ni, Zul. Dia cuma dia je. Pasal orang nak bagi macam orang kata perjalanan hidup hang memang dah diuji cara macam ni. Betul tak? Zul, kita tengok surah 2 ayat 286. Tidak kuuji satu hamba itu dengan tanpa daya tahan dia. Ya, betul. Okey, baik. Betul. Saya faham dah tu. I tanggung. Apa yang dikata tertulis atas hidup saya berjalan. Tetapi apa yang dapat cuba cakap, apa bidang-bidang kuasa tertentu buat ni? Apabila puak-puak ustaz duk fitnah, duk buat provokasi, menzahirkan kebencian, menciptakan ini menyedihkan. Dah. Pasal masing-masing ada follower. Kita bukan cerita pasal apa. Kita ceritakan tentang